إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشايخه ومشايخنا ووالديه ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيئا لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته ومعارفه وأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif, dan setengah daripadanya
wusulun ilallahi. Situ kan. Yakni setengah daripada istilah mereka itu sampai kepada Allah. Baik. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan curahan rahmatnya, hidayah taufiknya ke atas kita ke semua. Jadi kita sambung balik kajian kitab Al-Manhalus Safi fi Bayani Rumuz Ahli Sufi. Baik. Iaitu kita duduk di dalam membicarakan tentang beberapa istilah ulama tasawuf, istilah ahli sufi. Ada tiada suatu ilmu itu dia ada istilah dia. Lain padang, lain belalang. Tepatah orang tua. Lain padang, lain belalang. Kadang-kadang istilah tu sama muafakan pada nama. Tapi bila masuk pada istilah ilmu tertentu, maka dia makna lain. Sebab tu, kan, kalau pada istilah bahasa tu umum. Tapi bila pada masuk istilah khusus, maka itu lebih khusus. Baik. Maka tengok disebut. Di antara istilah ilmu tasawuf ini kita belajar. Ada benda yang kita sampai, ada yang kita tak sampai. Tapi kita ambil tahu. Bila kita ketemui dan kita menjumpai istilah-istilah ni, maka bagaimana murad, yakni maksud dengan istilah tersebut. Dia katanya, dan setengah daripadanya wusul ilallah. Dia tak terjemah. Dia tengok depan dia hurai. Ya'ni, itu dia nak hurai. Dia kata setengah daripada istilah mereka itu, istilah ulama tasawuf. Apa dia? Sampai kepada Allah. Itu. Baik. Dia sampai kepada Allah itu terjemahan bagi usulun ilallah. Usul tu masdar daripada fi'il madhinya wasalah. Wasalah maknanya sampai. Itu situ sampai. Sampai kepada Allah. Jadi sampai kepada Allah ni, sampainya istilahnya lagu mana? Adakah kita pakai istilah dah sampai seperti mana kita sampai dari rumah sampai ke masjid dan hutan kampung? Adakah begitu? Itu pun orang panggil sampai juga. Bila orang tanya kita, sampai ke dak lagi masjid? Oh, aku sampai dah, duduk dalam masjid dah. Kita panggil sampai kepada masjid. Ya, adakah seorang itu sampai kepada Allah seperti mana sampainya seorang ke masjid atau ke rumah atau ke satu-satu tempat? Bukan murad. Baik itu bagi makna lughawi bukan murad. Kerana sampai itu dia panggil sampai jirim kepada jirim. Seperti sampai tubuh kita ke jirim masjid, itu panggil sampai jirim kepada jirim. Dia adakah sampai kita kepada Allah seperti sampainya tubuh kita ke masjid? Tidak. Kerana Allah Ta'ala itu bukan berjirim. Allah Ta'ala juga bukan bertempat, bukan berpihak di mana-mana pihak. Lepas itu kita sampai kepada Allah, sampai apa? Di sini kita kena faham. Sampai itu sampai apa?
Maka kita tengok, kerana sampai ni dia ada dua kategori. Dia ada dua jenis. Pertama dia panggil wusul wusul hissiyun. Dia panggil sampai dengan panca indera. Itu sampai seperti kita sampai ke masjid, kita sampai ke rumah, kita sampai ke sesuatu tempat. Itu namanya sampai jirim kepada jirim. Sampai jisim kepada jisim. Itu baharu. Kan? Adakah seorang itu sampai kepada Allah begitu? Tidak. Itu bukan murad. Tetapi yang dimaksudkan sampainya seorang hamba atau salik atau murid itu kepada Allah ialah sampai ma'nawi. Sampai yang kedua, bagian yang kedua. Sampai ma'nawi iaitu sampai ilmu. Sampai ilmu. Pengenalan kita, ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Inilah yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Atha'illah Al-Sakandari dalam hikamnya. Apa kata beliau? Wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bihi. Itu tengoklah kita hikamnya. Wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bihi. Artinya bermula sampai engkau kepada Allah Ta'ala itu. Apa maknanya? Iaitu sampai engkau kepada mengenalnya. Pengetahuan kita tu sampai kenal dia. Ma'rifah kita sampai pada mengenali dia. Itu maksud sampai kepada Allah. Maka sampai ini dinamakan dia wusul ma'nawiyun. Itu situ. Bukan wusul hissiyun. Kita kena faham. Habis. Kalau begitu, oleh kerana benda ni rumit. Benda rumit, benda payah. Hantar korang kita silap faham zahir. Maka al-zahir laisa murad. Yang zahir bukan dimaksudkan. Maka Tuhan kita tolong hurai. Tengok dia kata. Apa mana sampai? Dia kata apa? Dan murad daripada sampai kepada Allah itu mana? Sampai kepada mengenalkan dia. Itu panggil wusulul ilmi billah. Sampai kepada mengenal Allah. Kita kenal Allah, itu mana kita sampai kepada Allah. Bukan sampai jisim kepada jisim. Tapi sampai ilmu. Sampai ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panggil sampai. Faham dah? Habis. Maka ma'rifah kita kepada Allah Ta'ala ni tuan-tuan, apa dia ma'rifah? Ma'rifah. Kita kenal Tuhan ni, apa dia ta'rif dia? Ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala ni apa dia? Itu payah juga nak kenal Tuhan ni. Kerana kita nak kenal Allah itu bukan seperti kita kenal makhluk. Nak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala payah ke mudah? Mudah ya, tapi tak seperti mengenal makhluk. Sebab tu Imam Abu Abbas Al-Mursi beliau menyebut ma'rifatul wali as'abu min ma'rifatillah. Mengenal wali lebih susah, lebih payah daripada kita mengenali Allah.
Nak kenal wali bukan senang, payah. Tapi orang kita senang nak kenal wali dah. Payah nak kenal wali. Kenal Allah mudah. Ke mana pula mudah? Ke mana mudah? Senang saja. Kita kenal Allah. Allah tu laisa kamitslihi syai'. Dia bukan seperti makhluk. Mudah lah. Mudah. Bukan seperti makhluk tu. Dia lah. Tapi kita nak kenal wali. Wali dia makan, siapa kita makan. Dia minum, siapa kita minum. Jadi kita nak kenal ke mana wali. Wali pun dia makan, siapa aku makan juga. Dia tidak, siapa aku tidak juga. Dia minum, siapa aku minum juga. Wali pun payah nak kenal. Maka mengenal di sini tuan-tuan bahasanya iaitu wujudu ta'zimin. Wujudu ta'zimin fil qalbi yamna'ul inqiyada li ghairi ma'rufih. Itu tarikh mengenal. Iaitu adanya sifat mengagungkan Allah. Adalah hati kita nak memuliakan Allah, nak mengagungkan Allah, yang di mana apabila ada sifat itu, dia menegahkan hati kita ini daripada mengikut selain daripada dia. Tidak ikut yang lain dah. Sebab itu Sayyidina Uthman berkata, Man arafallaha fa'ata'ahu. Sesiapa yang mengenal Allah, maka dia akan ta'at, patuh, ikut perintah Allah. Itu ya. Artinya dia tak akan ikut dah perintah orang lain. Kerana nak mengagungkan Allah, nak membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenal Allah. Baik, kalau gitu mengenal Allah Ta'ala ni tuan-tuan, bab mengenal ni ulama bahagi kepada 4 bahagi. 4 bahagi. 4 bahagi itu kita bagi 2 pula. Ada mengenai jalannya terbuka dan ada mengenai yang jalannya tertutup. Imam Ghazali sebut lil ma'rifati sabilani. Untuk kita mengenal Allah Ta'ala itu ada 2 jalan. Maftuh wa masdud. Ada jalan yang terbuka, ini boleh kita kenal. Dan ada jalan masdud, jalan yang tertutup, terhalang. Yang ini tertegah kita daripada mengenal. Maka kita ambil hak tertutup dulu. Yang tertutup iaitu ma'rifah haqiqiyah. Kita mengenal Allah, hakikat zat Allah. Boleh tak kita kenal hakikat zat Allah? Tak boleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak dapat mengenal hakikat zat Allah. Siapa dok mengaku kata dia mengenai hakikat zat Allah, salah. Salah dakwaan dia, pengakuan dia. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan mempertakut akan kamu oleh Allah Ta'ala akan dirinya. Maksudnya Allah Ta'ala menegahkan sesiapa pun daripada mengenal hakikat zat dia. Maka tidak mengenal Allah kecuali Allah. Ini tak siapa boleh kenal hakikat zat dia. Tak tahu. Kita ambil ringkas. Yang kedua, yang terhalang, tertutup, iaitu ma'rifah ayaniyah. Ain iya alif, nun iya ta. Ayaniyah. Ma'rifah ayaniyah. Iaitu mengenal dengan tengok dengan mata. Ada siapa yang boleh tengok Allah Ta'ala dengan mata kepala di dunia ini? Tak ada siapa pun kecuali Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita saja ya. Yang boleh tengok kat mata iaitu pada malam Mi'raj. Nabi kita tengok. Kerana hadis sabit daripada riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas kata, Nabi kita bersabda, Ra'aitu Rabbi laylatu usriya bi'ainai ra'si. Aku tengok Tuhanku dengan dua mataku pada malam aku diisrakan. Malam tu Nabi kita boleh tengok. Hanya Nabi kita sahaja. Lain daripada Nabi kita, tak ada siapa pun boleh tengok Allah Ta'ala di dunia ini. Adapun di akhirat, kita boleh tengok. Di akhirat lain, dikira di dunia ini. Jadi ghalibnya seorang ni nak kenal sesuatu, maka dia mendengar atau dia melihat. Itulah. Ni kita dengar pun tak, melihat pun tak. Tak tengok. Maka orang yang dengar sama tak seperti orang yang melihat? Tak sama. Lepas tu Nabi kita sebutlah hadis. Laisal khabaru kal mu'ayanati. Hadis riwayat Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir. Laisal khabar, tidaklah berita itu kal mu'ayanah, seperti tengok dengan mata sendiri. Kita dengar khabaran orang cerita, kita dengar. Dengan kita tengok dengan mata, sama tak? Tak sama. Tengok dengan mata lain, dengar telinga lain, tak sama. Kan? Ini kita dengar saja, tapi tak tengok dengan mata. Oh, kan. Jadi tak boleh tengok. Dua. Maka dua ini sabilnya masdudun, tertutup, terhalang. Kan? Dan yang dua lagi maftuh, terbuka. Iaitu kita boleh mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ma'rifah burhaniyah. Ma'rifah burhaniyah iaitu kita kenal Allah Ta'ala dengan dalil, dengan ada bukti. Apa dalilnya? Alam ini, makhluk ini, maka makhluk ini menjadi dalil bukti menunjuk atas adanya Allah. Kita kenal Allah dengan dalil. Dengan dalil. Nah, ini nama burhaniyah. Ini boleh kenal. Tapi kenal apa? Kenal gitu, bukan kenal hakikat pun. Hakikat zat dia kita tak boleh kenal. Hakikat sifat dia pun kita tak boleh kenal. Yang kita boleh kenal situ hukum. Hukum zat, hukum sifat. Tu ya. Nah, dikenal itu nama sampai juga kepada Allah. Sampai dengan mengetahui hukum zat. Ma'rifah tu. Mana usul ila Allah. Tu. Dan ini terbuka. Dan yang keempat iaitu ma'rifah kashfiyah. Ma'rifah kashfiyah. Maka ma'rifah kashfiyah ialah tuan-tuan yang kita bincang pada malam ni. Nak nampak dulu. Kena bila sebut ma'rifah akan dia, akan Allah. Ma'rifah hak mana ni? Jawabnya ma'rifah kashfiyah. Iaitu ma'rifah tersingkap mata hati, terbuka mata hati. Kita dapat syuhud af'al Allah. Dapat memandang asma Allah. Dapat memandang sifat Allah. Dan juga dapat memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu situ. Baik, ini maksudnya. Nanti kita akan urai, dia panggil tajalli af'al, tajalli asma, tajalli sifat, tajalli zat. Itu akan datang nanti. Baik. Jadi maksudnya wusul ilallah, sampai kepada Allah, maksudnya iaitu sampai kepada mengenalkan dia, kan Allah.
Lagu mana kenal Tuhan? Kenal tu kan? Tengok dia urai. Yakni, itu nak urai. Mengenal itu, yakni mengenalkan tiada yang berbuat dan yang berlaku pada segala akuan ini dan yang mempunyai sifat dan yang mawujud melainkan Allah. Itu saja. Mana tidak ada yang berbuat, itu rujuk kepada mana? Itu rujuk kepada tauhidul af'al. Musyahadah tauhidul af'al. Kenal tauhidul af'al. Dan yang berlaku pada segala akuan ni. Itu satu makna. Tiada yang berbuat, yang berlaku. Dan yang mempunyai sifat. Itu kembali kepada tauhidul sifat. Dan yang mawujud itu kembali pada tauhidul zat. Melainkan Allah. Yakni apa? Yakni Allah Ta'ala jua yang berbuat. Tidak ada yang lain yang buat. Telik pada hakikat. Yakni Allah Ta'ala jua yang bersifat dengan sifat wujudiyah. Sifat yang masa ada. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yakni Allah Ta'ala jua yang ada, sebenar-benar ada. Tidak ada yang ada kecuali Allah jua yang ada. Tiada yang mawujud kecuali Allah. Itu mana kita mengenali. Jadi mengenali itu rujuk kepada tiga tu. Paling kurangnya tiga. Af'al. Apa dia af'al? Memandang segala yang berlaku, segala yang terjadi dalam alam ni, baiknya atau buruknya, semuanya terbit daripada Allah. Baik. Baik. Itu kita syuhud lagu tu, kenal kita semua dari Allah. Sehingga tengok dalam Quran tu sebut kan, Qul kullum min indillah. Katakan olehmu, wahai Muhammad, kullun, semua tu, yani ay minal khair wa syar, sama ada baik ataupun buruk, semuanya min indillah, semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tengok sebab turun ayat ni, iaitu ayat ni Allah Ta'ala menceritakan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Maka kebetulan pada masa tu Madinah ni kemarau, hujan tak turun. Jadi orang kafir munafikin ni mereka kata, takkan Muhammad pindah mai Mekah ni lah hujan tak turun ni. Dia kata Muhammad datang ke Mekah ni, sebelum ni hujan tak turun. Maka Allah Ta'ala bagi jawapan kepada Nabi kita. Qul, katakan oleh Muhammad, kullun, semua tu, kemarau ke hujan tu, min indillah, semuanya datang dari sisi Allah. Ini isyarat kepada apa? Pandang af'al. Bila pandang, pasal orang tu pandang kepada segala perbuatan Tuhan, artinya dia wusul ilallah. Dia sudah sampai kepada Allah, ini sampai kepada mengenali Allah. Kenal Allah dengan jalan af'al. Perbuatan-perbuatan yang berlaku dalam alam itu, Allah Ta'ala yang melakukan. Yakni qada qadar Allah Ta'ala. Baik. Itu ya. Hati kita tu nak bagi nampak macam tu. Bila sampai kita tenang dah. Tenang. Tak galau dah. Tak sibuk dah. Yang bila orang duk tak tenang, duk susah hati begitu gini tu,
kerana dia tak sampai. Lepas tu duk tuduh kawan tu tawan ni. Jangan buat munafikin tadi. Duk tuduh sebab Muhammad mari ni. Kerana mereka tak sampai kepada Allah. Kalau mereka sampai kepada Allah Ta'ala, dia pun sengam ya. Tak ada tuduh siapa-siapa lah. Tenang. Tenteram saja. Allahu Akbar. Inilah rahsia dia. Kan? Habis. Tu macam tu lah. Sifat. Sifat tu banyak. Sifat-sifat Allah Ta'ala ni banyak. Tapi lebih difokuskan kepada sifat-sifat ma'ani. Sifat qudrah. Sifat iradat. Sifat ilmu. Sifat hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ma'ani. Rujuk pada situlah. Kan? Tapi dalam 7 tu kebanyakannya kita pakai 4 sifat saja. Sifat apa? Qudrat, iradat, ilmu, hayat. 4 sajalah. Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Kan? Selalunya pakai 4 tu. Baik. Lepas tu, azat tu ialah tu la mawjud illallah. Tidak ada yang ada. Zat yang ada sebenar-benar ada kecuali Allah Ta'ala. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, apabila seorang itu seorang murid atau seorang salik, dia sampai hati dia kepada ma'rifat Allah, mengenal Allah, maka ketika itu dia dinamakan apa? Orang yang sampai itu nama dia apa? Nama dia apa? Dia dinamakan dengan 3 nama. Dia asalnya dia salik. Orang yang menjalani jalan ini panggil salikun. Atau dia juga dinamakan muridun. Murid. Orang yang berkehendak menjalani jalan ini. Itu tilik kepada dia belum sampai. Tapi apabila dia sudah sampai musyahadah dia, maka dia akan bertukar nama dia. Dia ketika tu nama dia apa? Daripada salik, murid, maka dia bertukar jadi arifun. Orang yang mengenal Allah. Ahli ma'rifah. Satu. Dan yang kedua, dia juga bertukar dengan nama wasilun. Orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sampai wasil, artinya orang yang sampai kepada Allah. Dia arifun, dia wasilun. Al-arifu al-wasilu ilallah. Orang yang mengenal Allah dan orang yang sampai ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah istilah-istilah Zufi. Itu yang disebut al-arif billah, al-wasil ilallah. Tu. Habiskan. Baik. Jadi kita tengok tu faham. Jangan kata kita. Baik. Lepas tu sampai tadi ni sampai dengan apa? Mengenal tu mengenal dengan apa? Dengan zauq dan wujdan. Zauq tu kalau terjemah tu segi bahasa maknanya rasa. Wujdan tu terjemahnya maknanya dapatan. Dapat. Itu bahasa. Tengah rasa dan dapat. Rasa lagu mana, dapat tu lagu mana. Kena terang tu. Sebab ni istilah juga. Zauq tu istilah tasawuf. Wujdan pun istilah tasawuf. Kita tidak boleh pakai dari segi sudut bahasa. Kerana dia menjadi istilah. Apa makna zauq? Zauq ni rasa hati.
Rasa kita panggil pengalaman. Pengalaman hati. Tu. Kalau kita sebut pengalaman ni, pahit manis. Nah, rasa lagu mana manisnya, lazatnya, kenal Allah ni. Itu rasa. Ataupun kita rasa makanan lah. Kalau rasa makanan, seperti kita rasa gulai, masin ke, manis ke. Itu panggil rasa hissi. Ini maknawi, rasa hati, ruh kita rasa. Oh, seronoknya mengenali Allah. Tenangnya, tenteramnya mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panggil zawq qalbu. Zawq hati bagi. Rasa tenang, tenteramnya. Kalau kita tak rasa tenang, tenteram, kita tak sampai lagi. Cuba kita tengok. Kita buat misal. Seorang itu seperti anak kita nak musafir daripada Kedah nak pergi mana? Contoh, nak pergi Negeri Sembilan. Contoh saja nak. Naik baik ataupun naik kereta api. Hati kita ni duk rasa, sampai ke tak sampai nak aku ni. Kita pun duk rasa, tak sampai lagi ni. Asyik hati kita tenang tak? Tak tenang kan? Duk khawatir. Duk bimbang. Tapi bila anak kita sampai, dia telefon kita. Mak, pak, cik sampai dah. Hati tenang tak? Tenang kan? Tenang, tenteram. Alhamdulillah, anakku sampai. Itu panggil zau tu. Rasa tenang, rasa tenteram, rasa seronok, lazah, manis. Dengan kita mengenali Allah. Bila hati seorang tu sampai kepada Allah, dia dapat rasa tenang, tenteram, seronok, lazah, halawah, dapat kemanisan. Hal itulah saya boleh ibaratkan buat contoh. Sebab benar ni benar rasa. Maka benar rasa kita bukan boleh cerita. Dia kena rasa lalui sendiri pengalaman tu. Pengalaman tu. Macam yang kita cerita dekat orang sakit lumpuh. Tapi dia tak pernah rasa lumpuh. Dia tak tahu nak bak lumpuh lagu mana. Maksudnya hang kena rasa. Orang tahu lagu mana lumpuh. Kan? Sakitnya lagu mana, penatnya lagu mana, susah payah lagu mana, mengatasi, mengalami dia rasa lagu mana. Tapi dia tak pernah rasa. Dia tengok kita senang. Dia tengok kita lagu sihat. Dia tak rasa lumpuh. Cuba dia rasa tengok. Ini yang ulama sufi sebut ni. Man lam yazuq lam yadri. Siapa yang belum pernah merasai, maka dia tak tahu. Bila rasa baru dia tahu. Kan? Wa man zaqa ta'ma syarabil qaumi yadrihi wa man darahu birruhi yashrihi. Itu kata Syekh Abdul Rahman bintul Milaq. Dia kata apa? Sesiapa yang pernah merasai minuman qaum sufi, maka dia tahu. Dan sesiapa yang mengetahuinya, dia sanggup beli walaupun dengan ruh dia. Dengan ruh dia, dia sanggup beli. Betul tu. Sanggup kadai nyawa nak beli makanan sufi, minuman sufi ni. Kerana dia tahu lazat dia, kesenangannya, ketenangan dan juga ketenteraman. Tapi orang tak tahu, dia tak mau beli. Seduit pun aku tak mau beli sebab dia tak tahu. Dia tak pernah rasa. Baik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Lepas tu tengok pula dia sebut, tiada dengan dalil dan burhan. Apa makna tiada dengan dalil? Ni tuan-tuan kena catat sikit. Tiada dengan dalil, yakni tiada mengenal itu dengan dalil dan burhan. Bukan kita kenal Allah Ta'ala itu dengan dalil dan juga dengan burhan, bukti. Nah,
Kerana apa? Kerana mengenal Allah Ta'ala dengan dalil dan burhan itu bahagian bagi ulama kalam, ulama tauhid. Kan? Sebab tu kita bahagi makrifah tadi 4 tadi ni. Makrifah haqiqiyah, makrifah ayaniyah. Itu memang tak boleh kenal. Ini makrifah kashfiyah, ini tasawuf. Makrifah burhaniyah, itu tauhid, usuluddin. Ya, ulama usuluddin ni kita kenal Allah, duk kenal Tuhan sifat dengan wujud, hidam, baqa. Mana dalil Tuhan kita sifat wujud? Kerana alam ini jadi dalilnya. Alam ini bukti. Kerana alam ni asalnya dulu tak ada. Atau ada dengan tak ada. Kan? Tiba-tiba ada. Boleh tak ada tanpa ada yang mengadakan? Tak boleh. Dia adanya alam ini menjadi dalil dan burhan menunjuk atas ada Tuhan. Itu mengenal makrifah tauhidiyah. Makrifah burhaniyah. Nah, jadi makrifah yang kita sebut ni bukan makrifah burhaniyah, bukan makrifah haqiqiyah, bukan makrifah ayaniyah. Tapi burhani, makrifah ini makrifah kashfiyah. Itu makrifah kashfiyah. Mengenal. Maka sampai kepada Allah Ta'ala dengan mengenal dengan kasyaf, terbuka, tersingkap mata hati itu, itulah namanya wusulun ilallah. Boleh fahamlah tu. Kan? Habis. Itu satu istilah dia. Baik, kita tengok lagi. Dan setengah daripadanya, yakni di antara istilah-istilah ahli sufi lagi, istilah-istilah al-mutasawuf, iaitu apa? Iaitu muraqabah. Muraqabah. Atau wazan mufa'alah. Mufa'alah asalnya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Raqaba yuraqibu muraqabah. Dia wazan dia gitu. Muraqabah. Maka muraqabah ni tuan-tuan binanya musyarakah bainal itsnain. Apa makna musyarakah bainal itsnain? Yakni dia dua belah pihak. Kalau sebelah pihak kita tak panggil raqabah. Kan? Kena panggil raqabah saja. Ini orang mengaji ilmu saraf. Artinya, dia tengok kita, kita tengok dia. Itu bagi muraqabah. Pantau memantau. Perhati memerhati. Mana kita perhati Allah, Allah perhati kita. Itu kalau tengok tilik pada asal dia. Asal terjemahan. Seperti kita nak terjemah bunuh-membunuh. Boleh tak kita kata qatala? Tak boleh. Sebab qatala dia bukan musyarakah. Dia bukan saling bunuh-membunuh. Tapi kalau nak buat bunuh-membunuh, kita kena guna bukan qatala. Sebab qatala tewazan fa'ala. Qatala muqatala. Bunuh-membunuh. Si A nak bunuh B, B nak bunuh A. Bagi muqatalah. Apa tu juga tumuk menumuk darabah, mudarabah. Saling tumuk menumuk. Kalau seorang yang tumuk, seorang lagi biar, itu tak boleh guna mudarabah. Kan? Ini bahasa. Dan kena guna bahasa. Kerana dia musyarakah bainal itsnain. Dia ada kongsi antara dua orang. Kan? Menyertai dua orang. Sini mana kita memantau Allah, Allah memantau kita. Itu segi sudut bahasa. Tapi pada istilah tasawuf, muraqabah ni apa? Ini dia orang. Tengok. Iaitu
iaitu muraqabah tu, mengekalkan pengetahuan hamba. Nah, mengekalkan pengetahuan hamba dengan beri lihat bagi hamba oleh Tuhannya akan hamba atas segala kelakuan hamba. Nak jemah lagu mana? Bahasa mudah. Mengekalkan pengetahuan hamba dengan beri lihat bagi hamba oleh Tuhannya akan akan hamba. Lihat tu atas sekalian kelakuan hamba. Boleh faham ke tak? Sebab istilah ni kita kena faham bagi betul, bukan boleh baca ikut dan ni. Faham? Tuan-tuan faham lagu mana? Maka nak faham tu kita kena tolong dengan misal. Contoh. Kerana bila ada contoh, bila ada misal, baru nyata keadaan. Itu yang ulama sebut. Wabil misal yattadihul halu. Dengan ada contoh itu baru nyata kelakuan keadaan. Baik. Jadi ulama dia buat contoh muraqabah ni seperti seekor kucing dengan seekor tikus. Kita ada kucing kan di rumah, tikus pun ada kan. Tuan-tuan tengok kucing dengan tikus lagu mana. Dia kawan kat keli. Tengok ketika kucing dia mengintai seekor tikus yang keluar daripada lubang. Maka mengintainya kucing tu, dia fokus dah. Dia fokus kan. Pasal apa dia fokus? Kerana dia tidak mahu lari daripada maksud. Maksud kucing apa dia? Nak tangkap tikus. Maksud tangkap nak apa? Dua keadaan lah. Emang dia nak main. Dia boleh-boleh dulu. Lepas tu lagi dia makan. Baik. Jadi kalau waktu dia tengah pantau tu, dia pantau, dia fokus. Dia tak ambil peduli dah yang lain kan. Itu maknanya mengekalkan pengetahuan. Itu ibarat mengekalkan fokus dia pada Tuhan. Ni Tuhan duk tengok aku ni. Tuhan duk pandang aku ni. Dia tak lupa pada Allah. Tapi kalau pada ketika kucing tadi, dia diganggu oleh satu gangguan. Contoh seperti kita. Tengok kucing tu duk fokus nak tangkap tikus. Kita ambil kayu, baling, pom, lari. Bila lari, artinya akan hilang maksud dia. Maksud dia nak tangkap tikus tadi, tak ada dah. Tikus pun lari dah. Maka macam tu kita. Seorang hamba Allah Ta'ala bila tidak fokus dan muraqabahnya, mengekalkan ingatan dia pada Tuhan, kata Tuhan duk tengok kelakuan dia, duk tengok perangai dia, tengok kondisi keadaan dia, maka dia hilang makrifah. Kerana tujuan hamba dengan muraqabah itu ialah makrifah. Faham tak? Itu makrifah. Maksud hamba ialah makrifatullah. Maksud kucing nak tangkap tikus. Tangkap kucing maksud dia tangkap tikus nak makan. Tapi bila orang kacau dia, hilang maksud. Maka macam tu. Hamba ni bila terganggu dengan benda yang lain, maka hilang maksud. Tak kenal dah Tuhan. Tak dapat musyahadah Allah. Tak dapat muraqabah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham dah? Ini sebagai contoh. Maka muraqabah ni mana? Mengekalkan pengetahuan hamba. Hamba ni tahu. Sentiasa tahu. Sentiasa ingat. Ingat apa? Tuhan duk tengok dia pada setiap gerak-geri dia. Itu asal mudah.
kita berjalan, kita bergerak, kita duduk sana, duduk sini, hati dia sentiasa duk ingat, Tuhan duk tengok aku ni, Tuhan duk perhati aku ni, Tuhan duk awasi pergerakan, dia tahu ke semua. Di situ tuan-tuan, maka kita jaga tak? Kita jaga kan. Maka boleh tak kita buat misalnya ni muraqabah tu seperti CCTV. Kita duduk dalam jabat, tapi ada CCTV, duduk gerak, tengok dia buat apa, dia jalan pergi ke mana, apa pekerjaan dia. Bos duduk tengok CCTV. Satu. Habis korang gitu. Maka kita tahu dan kita sedar, bosku duduk tengok aku. Ini pun kata, yang Maha Kuasa itu sedang memerhati pergerakanku. Dan yang Maha Kuasa ni tahu hati kita. Ini dia panggil muraqabah. Ini diambil daripada maqam mana? Ihsan. Yang Malaikat Jibril alaihi salam tanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Itu ka'annaka tarahu. Engkau berbuat ibadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kita tengok Allah, maka kita tahu kata Tuhan tu duk pandang segala gerak-gerik kita. Kan? Itu dia panggil musyahadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini muraqabah. Kalau engkau tidak ingat Allah Ta'ala mana, maka engkau tahu kata Allah Ta'ala sedang melihatmu. Tuhan duk tengok aku. Macam yang CCTV duk tengok kita, gerak-gerik kita, pergerakan kita. Kita sedang, kita tahu aku buat ni, ada orang duk tengok aku. Ada orang duk perhati aku. Ingat orang duk perhati itu, sentiasa ingat. Sentiasa ingat tu maknanya muraqabah. Sentiasa memantau, mengingati orang duk tengok kelaku kelayak kita. Maka sentiasa ingat itulah dipanggil muraqabah daimah. Itu ada istilah ada lagi. Kalau kita rasa orang duk tengok aku, sekali kita lupa. Dia tak daimah, mana tak berkekalan. Tapi kalau kita daripada awal kita kerja kita sampai sudah kerja kita rasa orang duk tengok aku, kita duk jaga, itu nama muraqabah daimah. Sentiasa memantau, mengingati. Habis. Boleh faham? InsyaAllah. Di istilah-istilah ni gitulah. Kadang-kadang bila kita tak sampai, payah kita nak faham. Tapi bila kita lalui dah benda tu, mudah kita faham. Habis. Itu satu ta'rif daripada beberapa ta'rif. Ada ulama yang lain kata muraqabah ni makna lain. Tengok dia kata. Atau dikatakan arti muraqabah itu iaitu menfanakan hamba akan af'alnya, ini akan segala perbuatannya dan sifatnya dan zatnya, memfana di dalam af'al Allah dan sifat Allah dan zatnya zat Allah. Itu juga muraqabah. Tapi ini dia lebih kepada fana. Muraqabatul fana nama dia. Iaitu dia hilang perbuatan dia di dalam perbuatan Allah. Hilang sifat dia di dalam sifat Allah. Hilang zat dia dalam zat Allah. Habis. Mana tak nampak diri dia. Mudah pak. Tak pandang ni tak nampak diri. Ni bukan aku yang buat. Tapi semuanya dari Allah. Ini bukan sifat aku, tapi dari Allah.
Ini bukan zat aku tapi dari Allah. Kan? Ini boleh kita panggil dia hakikat tauhid. Kerana hakikat tauhid itu apa? Iaitu bahawa disebut kalau kita duk nampak diri kita yang buat, nampak sifat kita, nampak zat kita, itu akan membawa kepada syirik. Dia panggil syirik khafi. Kan? Bila syirik khafi, kita tidak ada tauhid. Kan? Maka hakikat tauhid itu kena buang syirik khafi. Ini jangan bagi nampak perbuatan kita, sifat kita dan juga zat kita, kerana perbuatan kita hilang fana di dalam perbuatan Allah. Sifat kita hilang fana dalam sifat Allah. Zat kita hilang dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak buat lagu mana misal bagi nampak. Contoh bagi nampak. Ha? Bagi nampak lagu mana? Contoh tengok malam ni berapa hari bulan? Ha? Ni berapa 20. Bulan kelam lah kan. Tak nampak bulan. Ambil bulan purnama malam 15, malam 14. Nampak tak pada waktu malam bulan? Nampak kan? Tapi esok pagi bila naik matahari, bulan ada tak? Bulan tu ada. Tapi dia hilang. Hilang dalam cahaya matahari. Mana dia fana dalam matahari. Bila tak ada matahari, bulan ada. Kita buat macam tu. Yang ni hilang fana perbuatan kita dalam perbuatan Allah. Kan? Hilang sifat kita dalam sifat Allah. Hilang zat kita dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak nampak ada? Atau boleh juga kita buat misal yang kedua. Ni misal saya dah nak bagi faham. Seperti mana hilangnya api di dalam arang. Api itu adalah, tapi hilangnya api dalam arang. Dalil kata ada api kan? Cuba tengok orang bakar arang, orang bakar sate. Ada api. Patutnya arang tu tak ada api. Tapi bila kita bakar, ada api. Ada tak? Tak pernah tengok orang bakar sate. Ada api kan? Tapi api itu hilang dalam arang. Fana api. Itu misal contoh saja nak bagi faham. Jangan tu bagi muraqabah fana. Ada dua tarif ni. Dua tarif. Itu istilah dia muraqabah. Habis. Lepas tu ada lagi tengok. Dan setengah daripadanya musyahadah. Jadilah. Dapat dua kalimah saja. Dua istilah yang lain. Nak buat ke mana? Kalau kita baca lagi lajak. Musyahadah pula. InsyaAllah. Boleh kan? InsyaAllah usul satu. Yang kedua muraqabah. Boleh ingat. Lepas dah kita mengaji sir. Sirras sir. Qurbul qurbi. Dunuwud dunuwi. Ittisal. Itu istilah-istilah tu faham tu. Malam ni kita belajar usul ilallah muraqabah. Habis. Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد
النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه، ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علم الخائفين، وإنابة المخبتين، وإخلاص الموقنين، وشكر الصابرين، وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرفك حق معرفتك، كما ينبغي أن تعرف به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بخاتمة السعادة، واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة، بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة، وصلى الله وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين.